Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Jumaat, selamat pagi semua. Okey, alhamdulillah pada pagi yang mulia ni kita dapat lagi bersiaran di channel Pops KL dan juga Pakdis KL. Okey, dan InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi satu perkongsian hadis yang di mana ianya ada di dalam silibus tingkatan 2. Okey. Okey, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Okey, nama Nurul Farida Liana binti Nordin ataupun dikenali sebagai Ustazah Liana daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ibrahim Yaakob, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Okey, insya-Allah pagi ni saya akan berkongsi tajuk tingkatan 2, okey, bab hadis. Ni, kalau adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang sedang menonton ni daripada tingkatan 2, kenal lagi tak buku teks ni? Okey, kalau kenal lagi buku teks ni, buka muka surat 52. Okey, kita akan kupaskan topik berkenaan hadis. Okey, yang bertajuk Mungkar dicegah, hidup berkat. Mungkar dicegah, hidup berkat. Okey. Okey, sekejap. Okey, kalau tak ada buku teks, okey, pastikan anda semua tengok sampai habis. Okey, sebab Ustazah akan tayangkan slideshow yang ada poin-poin penting. Okey, seperti mana yang ada dalam buku teks. Okey, jadi boleh refer buku teks, boleh refer slide yang Ustazah bagi kejap lagi. Okey, sekejap Ustazah pasangkan PowerPoint dulu. Okey. Okey dia. Okey, ni bidang hadis, mungkar dicegah hidup berkat. Okey, untuk hari ni, saya akan kupaskan kepada lima bahagian. Okey, yang pertama maksud hadis tu sendiri. Okey, yang kedua apa maksud mungkar. Okey, yang ketiga cara-cara nak cegah kemungkaran. Yang keempat hikmah bila kita cegah kemungkaran ni. Dan yang last sekali, apa yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita belajar hari ini. Okey, jadi catat isi penting kelima-lima topik hari ini. Okey, ambil pen, ambil kertas. Okey, baca hadis dengan betul. Okay, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey, bagi pelajar-pelajar semua yang kurang mahir dengan bahasa Arab. Okey, agak-agak dalam hadis ni, dalam hadis yang dipaparkan ini, yang mana kalimah-kalimah yang rasa paling dekat dengan bahasa Melayu. Okey, cuba kita tengok, kita perhatikan. Okey, yang pertama, mungkaran. Sama tak dengan mungkar? Mungkar. Okey, mungkaran. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, biyadihi. Yadun, iaitu tangan. Okey, yang ketiga cari lagi. Okey, fabilisanihi, lisan. Okey, dan last sekali ada lagi tak? Ada lagi dua lagi kalimah yang sentiasa kita dengar. Fabi qalbihi. Okey, fabi qalbihi, kalbu, apa dia kalbu? Okey, hati. Dan last sekali al-iman. Okey, iman. Okey, jadi bila kita tengok hadis, jangan judge, aku tak pandai. Jangan macam tu. Tengok dulu mana perkataan yang hampir-hampir yang kita boleh pick up, yang boleh kita faham. Oh, mungkaran. Oh, ni mesti hadis pasal mungkar yang Ustazah ajar hari tu. Okey. Okey, jadi jangan down bila tengok kalimah Arab ke, tulisan Arab ke. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Yang ni yang Ustazah bagi tahu ni,
untuk orang pelajar-pelajar yang lemah, okey, di dalam untuk memahami kalimah bahasa Arab dan juga Jawi. Okey, kejap. Okey, maksud dia. Okey. Okey, Antuna semua boleh baca. Okay, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia ubahnya dengan lidah. Sekiranya tak mampu mengubahnya dengan lidah, hendaklah dia mengubah dengan hati. Dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Okey, maknanya ada berapa cara kat sini? Kita tengok next. Ada 3 cara. Okey, kejap lagi Ustazah akan explainkan setiap satu. Okey, jadi biasa tengok tadi dalam hadis tadi ada maksud, ada kalimah mungkar. Okey, mungkar. Ustazah macam pernah dengar tapi tak faham apa tu mungkar. Okey, jadi maksud kemungkaran ni dari segi mungkar dalam bahasa Arab kan ada dalam hadis tadi. Okey, bila ditukar kepada bahasa. Okey, bahasa ni bahasa Melayu kita lah. Mungkar ditukar ke dalam bahasa Melayu maksudnya adalah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Okey, bila kita ni akal kita sihat ni, kita tengok dia tu berdating, tu macam benda tak elok je, itu adalah kemungkaran. Itu dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah. Kadang-kadang orang tak faham. Dari segi bahasa ni maknanya umum. Bahasa Arab tukar ke dalam bahasa Melayu. Okey, tapi dari segi Islam, dari segi yang istilah yang lagi detail, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling senangnya, paling mudahnya, apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah tegah, itu adalah kemungkaran. Contoh dia apa dia contoh? Cuba type sikit. Apa contoh? Banyak kan? Mencuri, berzina. Okey, jadi apa-apa yang Allah larang itu adalah kemungkaran. Okey, hukum menangani kemungkaran. Okey, hukum kita nak cegah kemungkaran ni, apa hukum dia? Okey, tengok ayat yang berwarna putih tu. Okey, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Imran ayat 110. Okey, surah Al-Imran ayat 110. Ini hadis ke ayat Quran? Ramai orang confuse. Bila Ustazah ajar dalam kelas, ramai confuse. Hadis, Quran, hadis, Quran. Nak beza hadis dengan Quran, itu anda semua dah belajar dulu masa tingkatan 1 kan. Tapi bila contoh Ustazah bagi kertas, Ustazah bagi slide macam ni, nampak je surah Al-Imran. Ustazah ni ayat Quran. Okey, jadi ayat Quran direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumnya adalah wajib. Okey, jadi hukum menangani kemungkaran, hukum cegah kemungkaran ni adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap Muslim. Okey, wajib untuk semua yang bernama orang Islam, wajib untuk cegah kemungkaran. Ikut kemampuan masing-masing. Ikut kemampuan? Ya, inilah yang Nabi huraikan dalam hadis tadi yang kita nak belajar tu. Okey, ni dia. Ikut kemampuan. Okey, cara nak cegah kemungkaran. Ada 3 dalam hadis tadi. Okey, yang pertama, tangan. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, hati. Okey, tangan, lidah dan hati.
Okey, ingat gambar ni. Buat gambaran, satu gambaran. Okey, Nabi ajar cara nak cegah kemungkaran ada 3. Okey, tangan, lidah dengan hati. Jadi macam mana tangan ni nak kena tampar ke? Kalau orang yang tak faham, orang yang tak belajar, bila dia nampak je hadis ni, tangan. Oh, tangan Ustazah kena tumbuk dia ni. Nampak je orang berdating, tumbuk je dia. Salah. Sebab tu kena belajar. Kadang-kadang orang tak belajar, dia baca hadis, Ustazah saya dah ikut hadis ni. Tapi hadis ni Nabi kata cegah kemungkaran dengan tangan. Jadi saya tumbuklah dia. Tu tak betul. Sebab tu bila nak beramal kena ada ilmu. Dan ilmu tu nak dapat daripada mana? Ilmu tu dapat daripada siapa? Ya, daripada guru-guru, daripada para ilmuwan, daripada para ulama. Okey, jadi jangan berhenti menuntut ilmu. Okey, sekarang PKP, online pun ada ilmu. Hari ni pun kita boleh ilmu, kan? Okey, jadi cara nak cegah kemungkaran ada 3. Tangan, lidah, hati. Ingat, tangan, lidah dan hati. Okey. Kenal tak siapa tu? Okey, itu adalah bekas agung. Okey, Sultan Terengganu. Okey, negeri Ustazah. Ustazah kenal lah. Okey, Sultan Terengganu. Okey, jadi yang pertama Nabi cakap mengubah dengan tangan, mencegah kemungkaran dengan tangan. Okey, tangan bermaksud jangan pukul. Nabi tak pernah tumbuk pun orang buat kemungkaran ni. Tahu tak? Okey, melainkan kalau yang berperang. Tapi kalau Nabi tengok benda-benda yang orang yang buat kemungkaran, hatta kencing dalam masjid pun, Nabi tak pernah tumbuk. Tak pernah, tampar. Itu yang ramai orang berkenan, ramai orang terpikat dengan Islam disebabkan sikap Nabi. Tu yang Nabi nak ajar kita ni. Okey, jadi yang pertama sekali mengubah dengan tangan. Okey, ubah dengan tangan ni macam mana? Okey, mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan yang dia ada. Okey, kuasa yang dia ada. Okey, kuasa apa tu? Kuasa Bobo Boy? Kuasa apa ni? Ejen Ali? Okey, tak. Okey, kuasa contohnya kalau ketua negara dia ada kuasa dia. Kalau ketua keluarga, siapa dia? Ayah. Kalau dalam kelas siapa ada kuasa? Ketua kelas. Kalau dekat sekolah siapa ada kuasa? Guru, pengawas, kan? Okey, itu bermaksud mengubah dengan tangan. Okey, ubah dengan kuasa yang ada pada seseorang ikut kemampuan. Okey, contoh orang buat bising, kawan-kawan buat bising dalam kelas. Okey, jadi anda salah seorangnya adalah ketua kelas. Jadi anda ada kuasa nak larang orang tu sedang berdating dalam kelas. Laranglah dia sebab kita ada kuasa sebagai ketua kelas. Betul tak? Gunakan kuasa dengan sebaiknya yang cikgu bagi. Okey, itu bermaksud mengubah dengan tangan. Okey, dalam kurungan buat kat situ kuasa. Jangan pergi tumbuk orang pula. Okey. Bertanggungjawab mencegah kemungkaran orang di bawah jagaannya. Okey, contoh dah kalau anak-anak siapa yang berkuasa? Ayah. Ayah boleh rotan tak? Boleh. Boleh. Sebab ayah ada kuasa sebagai ayah bila tengok anak dia buat kemungkaran. Okey, yang kedua. Mengubah dengan lidah. Okey, mengubah dengan lidah. Kalau orang yang tak faham, dia tengok je orang tengah berdating, dia tengok je orang tengah buat maksiat, mencuri ke, dia pun jelir lidah. Dia jelir lidah. Salah tu. Bukan dengan jelir lidah. Okey, bukannya buat isyarat jelir lidah pada dia. Okey, lidah yang dimaksudkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, lidah yang Nabi maksudkan adalah menegur dan nasihat dia dengan yang baik. Okey, nasihat dia dengan yang baik. Kalau kita tak ada kuasa nak tegur dia, okey, nak cegah kemungkaran yang berlaku depan kita, kita tak ada kuasa. Tapi Nabi kata tak ada kuasa tangan, guna lidah. Okey, lidah cara dia tegur, nasihat, ataupun yang ni best ni. Okey, melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan ataupun tulisan. Okey, kadang-kadang kita takut nak tegur dia.
direct. Okey, jadi kita pergilah pada mak ayah dia. Makcik, tadi kan saya nampak anak makcik pergi sini. Tadi kan saya nampak anak makcik ponteng sekolah. Pakcik, tadi kan saya nampak anak pakcik naik motor dengan orang ni. Okey, jadi kita laporkan, kita guna lidah yang Allah bagi ni untuk buat kebaikan, untuk cegah kemungkaran. Bukannya kita benci pada kawan. Okey, bermaksud kita sedang menyelamatkan kawan. Biarlah kawan tu tak suka, tapi niat kita nak apa ni? Kita nak bantu dia. Okey, kita nak bantu agama kita nak bantu kawan kita. Okey, dia marah ke apa, tak apa, jangan risau. Okey, satu hari nanti dia akan berterima kasih pada anda semua. Okey, mengubah dengan itu maksud mengubah dengan lidah. Okey, dengan lisan. Okey, yang ketiga, mengubah dengan hati. Okey, mengubah dengan hati ni, okey, bukannya kalau dalam kelas ustazah minta anak-anak bagi contoh, dia boleh kata nasihat dengan hati. Okey, contohlah ustazah ajar anda semua dengan hati. Boleh dengar tak? Okey, bukannya maksud bercakap dengan hati. Bukannya maksud dia rotan dengan hati. Okey, mengubah dengan hati ni bermaksud kita benci dan kita jauhi kemungkaran tersebut. Kita tak boleh buat apa dah kat dia. Nasihat pun dah tak jalan juga. Dah buat macam-macam dah last sekali dengan hati. Kita tak mampu nak nasihat dia ni sebab tak kenal pun siapa. Jadi kita ubah, kita niat dalam hati, kita benci, bukan benci pada dia, tapi benci pada perbuatan yang dia buat. Okey, benci pada kemungkaran yang dia buat. Dan kita niat, ya Allah, jauhlah aku daripada perbuatan tersebut. Ya Allah, janganlah dekatkan aku dengan perbuatan tersebut. Okey, benci dan jauhkan perbuatan tersebut. Okey, yang kedua, berazam. Berazam, kalau kita pernah buat, kita berazam memang tak nak buat dah. Okey, ya Allah, aku tak nak lagi buat benda tu. Okey, sebab aku tahu itu adalah salah di sisi Islam. Itu membuatkan mak ayah terluka. Okey, yang ketiga, doa. Doa supaya orang yang buat tu sempat bertaubat dan segera bertaubat. Okey, dan diberi hidayah. Itu yang dimaksudkan mengubah dengan hati. Andai kata yang pertama tak mampu buat, awak tak ada kuasa. Yang kedua pun tak mampu buat, tak mampu nak bagi nasihat pun tak mampu, buatlah yang ketiga. Okay, Nabi kata buatlah yang ketiga, iaitu mengubah dengan hati. Okay, ingat, cara nak cegah kemungkaran ada berapa? Ada 3. Okay, ubah dengan tangan, ubah dengan ubah dengan tangan, okey, ubah dengan lisan, dan yang ketiga ubah dengan hati. Okey, bukannya pilih salah satu. Okey, bukannya maksud ustazah pilih yang mana suka. Tak, Nabi kata kalau mampu buat dengan mengubah dengan tangan, kuasanya ada. Kalau tak ada kuasa baru buat yang kedua, ubah dengan lisan, nasihat. Kalau tak mampu juga dengan nasihat, ubahlah dengan hati. Okey, benci dan jauhkan kemungkaran tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan oleh Nabi mencegah kemungkaran. 3 cara. Okey, berjelas semua? Okey, dan hikmah. Okey, hikmah menangani kemungkaran. Okey, hikmah kita apa bahasa yang senang dia, ayat yang senang. Hikmah kita mencegah kemungkaran ni. Apa hikmah dia? Kenapa kita nak kena cegah-cegah kemungkaran ni? Penting sangat ke? Okey, yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan juga teguran. Okey, bila salah, bila ada orang tegur, bermakna orang sayang pada kita. Bila kita tegur dia, bukannya kita tegur dengan sindiran. Okey, Nabi ajar kan, tegur dengan tegur dengan berhemah, bukannya sindir menyindir. Bila kita tegur, bermaksud kita sayang pada dia. Sama juga macam orang tegur kita, orang sayang pada kita. Okey, orang nak kita jadi lebih baik. Okey, jadi itu hikmah, salah satu hikmah bila kita cegah kemungkaran. Okey, yang kedua, bila tak ada kemungkaran, automatik negara, ya Rabbi, aman damai. Sebab apa aman dan damai? Sebab bumi kita mendapat
keredaan Allah. Allah reda. Okay, Allah reda. Bumi yang diciptakan tak ada berlaku maksiat, tak ada berlaku apa-apa kemungkaran. Okay, dan yang ketiga, of course, masyarakat akan jadi lebih lebih harmoni, lebih baik. Sebab apa? Sebab dah tak ada benda-benda yang Allah larang. Tak ada benda-benda yang Allah tak suka. Jadi masyarakat masyarakat pun jadi happy, tenang, nak pergi solat pun mudah, nak pergi sini pun jadi macam tak ada apa-apa berlaku. Berlaku kemungkaran. Itu hikmah dia kalau kita bermula daripada sekarang, bermula daripada tingkatan 1, bermula daripada tingkatan 2, bermula daripada darjah 6, bermula daripada kecil kita dah mula tahu tentang kemungkaran. Mana yang salah, mana yang baik, mana yang kita kena tegur. Tak mampu yang pertama, yang kedua dan buat yang ketiga. Ingat? Dan ni sampai satu masa kuis. Berapakah cara yang Nabi ajarkan kepada kita semua untuk cegah kemungkaran? Berapa cara tadi yang Ustazah ajar? Ingat tak? Mujur jawab betul. 3 cara. 3 cara yang Nabi ajar untuk cegah kemungkaran. Di antara ketiga-tiga tadi, yang mana yang paling lemah? Yang mana yang paling lemah? Tangan? Hati? Ya. Antara ketiga-tiga ni, cara yang Nabi ajar tadi, yang paling lemah sekali, maknanya iman kita tak kuat lagi. Caranya yang ketiga. Bila dah iman kuat sikit, kita berazam, kita cuba nak cegah kemungkaran dengan lisan pula. Lepas tu, dah makin kukuh ni, dah makin kuat rasa. Nak mencegah kemungkaran dengan tangan. Ingat ingat tadi yang Ustazah ajar tadi, ketiga-tiga. Tangan bukannya bernumbuk, lisan bukannya jela lidah, hati bukannya bercakap dengan hati. Ini adalah 3 anggota. Kita panggil perumpamaan. Contoh. Tangan maknanya menggunakan kuasa, lisan maknanya menasihat, dan hati membenci perbuatan yang orang tu buat. Orang-orang yang buat kemungkaran tu lah. Ketiga-tiga cara ni. Dan sampai last sekali. Pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis tadi? Yang pertama, sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah mencegah kemungkaran ni dengan kuasa ataupun kemampuan yang ada. Contoh dia, kuatkan undang-undang dan juga peraturan. Kuatkan undang-undang dan juga peraturan. Satu masa nanti anda semua ada kuasa. Kuatkan undang-undang dan juga peraturan. Tak kisahlah dekat sekolah ke, dekat rumah ke, negara ke. Kuatkan undang-undang dan juga peraturan. Yang kedua, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat, teguran yang membina. Dan yang ketiga, bencilah bila tengok kemungkaran. Tengok orang buat, janganlah lagi tengok. Dah tengok kemungkaran tu, awak lagi tengok, memang tak jadilah. Dah tengok kemungkaran tu, bencilah. Bukan benci pada dia, benci pada perbuatan dia. Kalau awak benci dia, awak hindarkan diri daripada dia, tak ada siapa yang akan tegur dia. Tak ada siapa yang akan akan tegur, dan dia pun tak tahu apa dia buat tu salah. Jadi benci perbuatan dia. Satu hari nanti berazam kita nak buat step yang kedua, nak nasihat dia. Tak boleh juga nak nasihat dia. Buat step yang pertama, nak kuatkan undang-undang. Dan juga peraturan. Tak boleh berdua-duaan, tak boleh itu, tak boleh ini. Kena ada azam macam tu. Jangan selama-lamanya dengan hati je. Sampai dah dewasa, tegur orang mencegah kemungkaran dengan hati je. Tak ada pun buat nombor 2, nombor 3. Kalau boleh, ada peningkatan.
Okey, dengan hati, okey lama sikit, kuatkan sikit kekuatan, naik yang kedua, lisan. Lepas tu, naik yang ketiga, dengan tangan. Okey, ini yang sepanjang kita belajar tadi. Okay, yang pertama tadi, maksud mungkar. Ingat lagi tak maksud mungkar? Okey, yang kedua hukum dia. Apa hukum kita menangani atau mencegah kemungkaran? Okey, hukum dia adalah wajib untuk semua umat Islam, tak ada kecuali pun. Okey, takkanlah hukum ni wajib pada orang perempuan je, lelaki tak payah. Tak. Hukumnya wajib pada semua umat Islam. Okey, yang ketiga, cara menangani kemungkaran. Ada berapa? Ingat lagi tak? Ya, ada 3. Okey, hikmah menangani kemungkaran, apa kelebihan dia bila kita menangani kemungkaran ni. Dan yang last sekali adalah pengajaran hadis. Okey, alhamdulillah. Sekejap. Okey, alhamdulillah. Okey, dah habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah terangkan, anda semua dapat manfaat, anda semua dapat sesuatu daripada perkongsian pada pagi ini. Okey, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk pada ustazah-ustazah di sekolah ataupun bagi soalan, dekat bawah, dekat apa ni? Dekat bahagian komen, dekat FB ataupun YouTube. Okey. Dan paling mudah WhatsApp pada guru lah, pada ustaz dan ustazah masing-masing dekat sekolah. Tanya mana yang tak faham. Betul ke cegah kemungkaran ni ada 3? Okey. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, ustazah akhiri perkongsian pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.